Tim F1Ki RTNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia. Warga asing yang masuk jangan ramai, tak payah ampun dia. 10 rotan tiba dia. 1 kali Allahu Akbar, 2 kali Allahu Akbar, 3 kali tak nak dah, tak nak masuk dah Malaysia. Sedih saya tengok video tadi. Oh, rakyat Malaysia sekarang ni terpaksa beratur panjang. Tengok tu, panjang batu hanya untuk mencari. Sudah makanan sehari-hari jika orang Malaysia selalu menghina pekerja Indonesia di sana. Bahkan sampai membawa-bawa mata uang rupiah sebagai bahan olokan, seolah-olah itu menjadi tolak ukur harga diri bangsa. Seakan mereka lupa bahwa banyak sektor di Malaysia mulai dari konstruksi, perkebunan, hingga rumah tangga bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja keras mencari nafkah. Di sisi lain, di balik gencar-gencarnya Malaysia mengusir pendatang asing, baru-baru ini Maritim Indonesia malah menangkap nelayan ilegal asal Malaysia yang mencoba mencuri ikan di perairan Indonesia. Tim F1Ki RTNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia. Kapal tersebut melakukan illegal fishing dengan pukat harimau di perairan Indonesia. 5 anak buah kapal berkewarganegaraan Malaysia pun turut diamankan. Penangkapan ini bermula dari laporan nelayan yang sering melihat kapal asing masuk ke wilayah Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Jadi saya nak minta kerajaan, warga asing yang masuk jangan ramai, tak payah ampun dia. Hukuman yang berat kepada dia. Sebab dia 10 rotan. 10 rotan tiba dia. 1 kali Allahu Akbar, 2 kali Allahu Akbar, 3 kali tak nak dah, tak nak masuk dah Malaysia, 4 kali tolonglah ampun pak, ya ampun pak. Aku enggak mau masuk lagi ke Malaysia pak. Aku enggak mau masuk pantai lagi. 6 kali tak mau pak. 7 kali agak-agak kawan-kawan dia dekat negara dia tahu dia kena rotan 10 kali, dia berani nak datang sini? Saya tanya awak. Dia berani tak pendatang haram nak datang negara kita? Bila dia tahu kawan dia sampai berbaloi ni dekat belakang ni. Nampak tak? Ini bila kerajaan bagi pengampunan RM500, warga asing tersenyum riang-riang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami balik sekejap kat negara kami, rehat-rehat, duit dah banyak. Nanti lagi sebulan 2 bulan kami datang balik. Dia datang balik. Dia datang balik sebab bayar RM500. Dia tahu dah, kita duduk pula kat Malaysia ni 10 tahun. Nanti kerajaan baru bagi pengampunan RM500 lagi. Ampun lagi. Tak boleh kerajaan. Tolonglah kerajaan. Hukumlah dia orang ni hukuman yang berat kerajaan. Dia kahwin, buat lesen, dia mencuri hak rakyat kita. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu, negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancung, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Pemerintah Malaysia bagi-bagi duit sama rakyatnya. Kalau pemerintah Malaysia bagi-bagi duit sama rakyatnya, nggak ada rakyat Malaysia miskin, tapi buktinya rakyat Malaysia banyak yang miskin. Jangan dibandingkan rakyat Malaysia sama Indonesia. Indonesia itu rakyatnya rakyat pejuang, bukan rakyat pengemis. Paham lo? Kalau rakyat Indonesia salah, masuk dengan cara ilegal, tangkep, adili mereka, penjarakan mereka. Tapi jangan tanpa bukti. Harga diri buat Indonesia. Rakyat Indonesia nggak ada yang manja-manjaan. Buktinya rakyat Malaysia masih ada yang jual di Indonesia. Malaysia masih ada buktinya pelong pasir di Indonesia.
Sedih saya tengok video tadi. Rakyat Malaysia sekarang ni terpaksa beratur panjang. Tengok tu, panjang beratur hanya untuk mencari semangkuk Maggi sanggup. Betapa susahnya zaman sekarang. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Tak betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Mangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan negara ini. Ayuh rakyat, kita berjuang bersama. Ya, begitulah realita yang diungkapkan ahli politik Malaysia tentang keadaan negerinya. Kejadian di atas seharusnya menjadi tamparan keras bagi mereka yang menghina tanpa melihat kenyataan. Dan lebih berpikir lagi dalam melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti bangsa lain, karena di setiap negara pastilah memiliki kekurangan, meski itu negara maju sekalipun. Apa pendapat Anda?